Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا نقل وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا نقل وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعزائم والجرائم يا كريم اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kita hari ini masih lagi dalam balaghah ya. Tuan-tuan jangan risau. Dalam balaghah ni kalau saya kata dapat ingat antara 10 hingga 12 istilah pun cukup lah. Mahir itu dulu ya, mahir itu dulu. Kerana orang yang ngaji balaghah dalam pun dia tak mahir. Jadi tuan-tuan yang mengaji macam ni pun kalau boleh mahir hebat dah. Dan tahu beza ya. Dalam balaghah ni ada bayan, betul tak? Ada badai, ada ma'ani kan. Kita telah pergi bayan sikit. Tahu makna apa bayan? Bayan ni makna jelas. Ma'ani ni ada makna yang dalam. Kemudian badek ni cantik, indah. Jadi itulah nama dia balaghah. Manusia tak boleh buat. Manusia tak boleh buat macam Allah Ta'ala buat. Itulah dia balaghah. Jadi tuan-tuan faham kalau orang tanya apa dia balaghah? Balaghah ni ada 3 cabang ilmu. Ya, yang pertama bayan, yang kedua badai, yang ketiga ma'ani. Yang ketiga tu ma'ani tu makna dia yang mendalam, full meaning. Itu makna dia mendalam. Jadi kita belum sentuh lagi ma'ani ya. Kita sentuh bayan. Bayan ni makna jelas. Ingat jelas ya. Jadi bila Allah Ta'ala nak tulis ayat Quran yang jelas, dia gunakan tasbih. Okey, setuju tu? Ingat tu. Okey, lepas tu dia gunakan majaz, hakikah dan majaz. Hakikah ni yang jelas lah, benar lah. Majaz ni sindiran. Lepas tu dia gunakan majaz mursal, sindiran halus kita katakan. Ya, untuk majaz mursal ni ada 8 ke 9 gitulah ya. Dapat ingat tu. Sababiyah, musababiyah, iktibar makan, iktibar masayakun, juz'iyah, kulliyah, haliyah, mahaliyah. Dapat ingat itu pun dah cukup. Cukup dah. Hafaz term tu dulu. Lepas tu dia akan mari sendiri. Lepas tu untuk bayan juga Allah Ta'ala banyak guna pinjaman kata, isti'arah nama dia. Okey? Kalau nak menunjukkan orang yang fasik, orang yang kafir, kufur tu dia kata zulumat. Ya tak? Dia nak tunjukkan orang yang beriman tu dia panggil nur, cahaya kan. Jadi tidaklah sebalik. Kemudian dia pakai juga apa tu, kinayah sindir. Ya, kinayah ni sindir. Macam dikatakan sebagai contoh dalam ayat biasa, Fatimah tu lembutnya tangan dia. Lembut tangan tu maksudnya bukan lembut, malas. Ya, tak kerja kan. Jadi itu sebagai contoh. Jadi daripada situ kita akan bertolak mengambil ayat Quran. Okay? Jadi saya akan beri setiap satu contoh tu antara 3 hingga 5 ayat. Okay, boleh?
3 hingga 5 ayat. Jadi untuk bayan tu lebih kurang 15 ayat je lah. Ya? Ya, untuk bayan ya. Tuan-tuan kena ingat tu. Sebab saya nak mendidik, melatih tuan-tuan supaya pandai baca buku lain. Jadi kalau tuan-tuan baca tentang Majah Mursal, dia bukan bawa badai. Okey, setuju? Dia dibayar, dia bawa bayan. Okey. Tuan-tuan jangan risau. Saya ajar tuan-tuan sampai boleh baca buku ni dalam bahasa Arab ni. Kerana bukan kita nak baca semua. Ya, kita nak baca semua. Kita nak baca yang poin berkaitan dengan dia. Ya, okey ya. Sebenarnya mengajar balaghah ni susah pada nahwu. Kalau tuan-tuan fikir nahwu sarah tu dah susah dah. Orang yang belajar tu susah bukan main. Orang yang mengajar lagi susah. Ya? Bukan senang tu. Sebab itulah yang mengajar ni seorang je selalunya. Yang belajar ramai kan. Yang terkandas pun ramai. Jadi tuan-tuan tak apa. Pastikan diri kita jangan terkandas. Itu motivasi. Ya. Kerana Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib kita, melainkan kita sendiri berubah. Ya tak? Untuk menterkandaskan diri. Tidak. Biar kita terkandas dengan sebab ajal. Tak? Dengan sebab ajal. Okay. Kemudian tuan-tuan, kita juga sentuh tentang ilmu badai. Okay? Badai ni maknanya benda-benda yang lafaz-lafaz yang elok. Ingat? Catat. Lafaz yang elok. Kalau tuan-tuan ada nota lama, tambah saja. Dia panggil al-muhassan, al-muhsinat, al-lafziyah. Muhsinat ada? Muhsinat. Indah. Al-lafziyah. Lafaznya indah. Bukan lafaz indah saja. Malah al-muhsinat, al-ma'nawiyah. Ada dua. Satu, lafaznya indah. Maknanya pun indah. Rasa senang tak? Senang kan? Jadi untuk badik ni, kita mesti ingat ayat-ayat yang dibuat oleh Allah tu belum ada lagi. Jadi saya kata tadi, belajar balaghah ni, kita tidak boleh belajar balaghah kalau tak belajar nahwu dan saraf. Tapi belajar nahwu saraf ni macam nak mati dah. Ya, susah kan? Ada orang belajar berpuluh tahun. Ramai orang belajar nahwu saraf tak sebab balaghah. Tak sebab balaghah. Yang pertama sekali, dia terkandas dalam nahwu saraf. Yang kedua, dia tak sabar. Nak cepat kan? Yang ketiga, ada terlampau pandai. Bila terlampau pandai, cepatlah berhenti. Kinayah. Betul. Ada orang terlampau pandai. Sebab tuan-tuan dengan saya dah 5 tahun. Ya tak? Saya tetap macam itu je. Ya. Lebih-lebih pun janggut putih. Ada orang kata, dulu ustaz, janggut hitam ni putih. Saya kata bohong. Sebab saya janggut keluar dah putih. Tak ada hitam. Yang ketiga dalam ilmu balaghah, tuan-tuan, kena ada ilmu badik. Badik ni daripada bada'a. Bada'a ni maknanya ciptaan indah. Ya, macam dalam ayat Quran dia kata badi'us samawati wal ardi kan. Indahnya ciptaan langit dan bumi. Jadi dalam badik ni, tuan-tuan, ada beberapa istilah. Yang pertama jinas. Okay, yang kedua sajak. Yang ketiga iktibas. Okay, yang keempat tibak. Yang kelima muqabalah. Sebenarnya ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Tapi di sini yang 5 saja. Tuan-tuan dah belajar tentang jinas kan? Saya akan ajar tuan-tuan sampai boleh hurai. Seperti mana orang balik Azhar hurai. Ya? Tuan-tuan ingat tak sajak? Sajak ni bunyi akhir sama. Dan bunyi akhir sama macam la uqsimu bihadzal balad. Okey? Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Huruf apa yang sama? Dal. Nun wal qalami wa ma yasturun. Huruf apa yang sama? Nun ini Tuhan jadikan nun ini dalam Al-Quran sebagai sajak sebanyak lebih kurang 50% lebih daripada the whole sajak dalam Al-Quran. Kenapa? Inilah kita kena kaji. Orang lain tak tahu, tak belajar balaghah. Ya, Ar-Rahman.
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nun. Sampai habis nun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Seorang pelajar saya, bila saya baca ayat tu, dia kata, "Ustaz, saya mimpi, Ustaz, ayah saya menangis bila saya baca Ar-Rahman pada dia dalam kubur." Menangis, dia kata. Sebab saya kata, "Ayah, inilah saya belajar daripada ustaz saya, nama dia Sajak dalam Quran. Dia mimpi dia menangis." Saya kata, "Betul." "Ya, betul, Ustaz." Maknanya bukan dia menangis, ayah dia menangis. Kerana di dunia ni, anak dia sempat belajar balaghah. Jadi tuan-tuan, kalau ayah dah meninggal dunia, hadiahlah pada ayah kita ilmu kita belajar ni. Ya, itu hikmah ilmu. Okey. Lepas tu sajak. Kita yang kedua sajak. Yang ketiga iktibas. Yang keempat tibar. Yang kelima muqabalah. Jadi itu 5 term yang besar yang akan kita pada malam ini kita nak hurai dengan detail tentang jinas ya. Kita bertingkap. Allah Akbar. Okey. Tuan-tuan, pelan-pelan. Ustaz, sekejap Ustaz. Badik tu dia terdiri daripada muqabalah. Ya. Sajukmu untuk panggil sajak. Ya, sajak. Untuk jinas. Jinas ya. Lepas tu iktibas. Ya, ya. Tibar. Lepas tu satu lagi Ustaz kata 6. Sini 5 kan? Saya tambah lagi satu nama dia Al-Iltifat. Iltifat. Ni. Tuan tengok ni ya. Tengok balik yang ni. Quran. Apa? Tapi jangan salin lah. Ya. Saraf. Nahwu. Balaghah. Fasahah. Maknanya Quran itu harus dikaji dari 4 sudut ilmu pengetahuan yang besar, daripada the major knowledge, ya, iaitu saraf. Kita tidak boleh faham Quran tanpa faham saraf. Lepas tu kita kena faham nahwu. Nahwu ni kedudukan perubahan baris. Yang ketiga balaghah. Balaghah ni kesusastraan, ya, kerana dalam tu banyak makna-makna yang dipinjam. Okey, betul tak? Dipinjam perkataan gelap untuk menunjukkan jahat, ya, cahaya untuk menunjukkan apa tu, ya, dipinjam-pinjamkan, sindir-sindir banyak. Lepas tu fasahah ni maksudnya kelancaran ayat Quran. Ayat Quran ni memang lancar, sebab itu dia nama Quran. Jadi tuan-tuan puan, kita tumpu pada balaghah. Balaghah ni kita ingat, yang pertama bayan, betul tak? Yang kedua badik. Yang ketiga ma'ani. Apa makna ma'ani? Makna yang mendalam. Makna yang mendalam. Makna dia dalam. Ya, lengkap makna dia. Tak boleh dipertikai dan tak boleh ditanya soal lagi. Itu makna dia. Nanti bila kita terang bab ma'ani besok, tuan-tuan akan dapat dengan detail lagi. Ya, sebab tu ulama kata bila kita study balaghah, kita punya hubungan dengan Allah bertambah dekat. Sebab ya, kita terasa Allah Ta'ala sebenarnya menurunkan Al-Quran tu betul-betul untuk memberi hidayat dan panduan pada apa tu hamba-Nya. Bayan. Okey, dalam bayan ni kita ada apa dia? Ya, ada tasbih. Jadi Allah Ta'ala nak menulis Al-Quran dengan menggunakan bayan. Jadi dia pakai tasbih. Okay, tasbih ni banding. Yang kedua dia pakai apa? Al-Haqiqat. Hakikat, ayat yang benar, dan wal majaz, ayat yang pinjaman. Ya. Dia pinjam gelap, ya, untuk menunjukkan apa tu orang fasik, dan dipinjam cahaya untuk menunjukkan orang yang beriman, ya. Tapi itu baru satu, baru kita jumpa, banyak lagi yang dipinjam. Lepas tu dia kata al-majaz mursal. Al-mursal maknanya ayat-ayat yang sindiran halus, ya. Jadi dalam sindiran halus ni banyak perkataan pinjaman, ya. Termasuklah dia kata Fatimah tu tangannya tidur. Kan bukan tangan tidur, mana ada tangan tidur? Maknanya tangan tu tak bekerja keras. Okey. Nanti dalam Quran kita akan jumpa sindir-sindir halus yang Allah Ta'ala tuturkan, ya. Jadi lepas tu apa dia lagi?
Al-isti'arah. Okey, al-isti'arah, pinjaman. Lepas tu yang akhir sekali al-kinayah, al-kinayah sindir. Tuan-tuan tengoklah, ini pinjaman, ini sindir. Dalam ni pun ada pinjaman sindir. Dalam ni pun ada pinjaman sindir. Dalam ini adalah tashbih, perbandingan. Jangan, saya katakan dulu, semua perbandingan ni menjadi asas pada semua benda ni, semua bidang ilmu ni. Ya? Jadi tuan-tuan jangan lupa, yang ini ada beberapa bahagian, yang ini ada beberapa bahagian, yang ini dah tentu ada 8 kan, saya bagi kan. Yang ini pun ada beberapa bahagian, yang ini pun ada beberapa bahagian. Saya maksudkan setiap bahagian ni saya akan bagi 3 contoh. Ya? 3 contoh Al-Quran. Tashbih ni ada, kita kata adalah 4 bahagian lah lebih kurang. Jadi setiap satu bahagian Ustaz bagi 3 contoh. Ya? Daripada Quran, bukan contoh daripada mana-mana, daripada Quran. Ya? Dan ini pun 3 contoh. Ini pun 3 contoh. Ini pun 3 contoh. Ini pun 3 contoh. Kalau tak bagi, belum lagi tu. Tanya saya. Jadi dengan contoh-contoh ni, kita akan dapat menikmati bacaan Quran dengan baik. Tidak perlulah kita nak tamat khatam Quran sampai 5-6 kali Ramadan. Kalau boleh bagus, tapi elok kita khatamkan makna dia tu. Memahami setiap ayat tu, di mana isti'arah, di mana majaz, kan? Di mana hakikat dan di mana kinayah, kan? Jadi kalau gini, ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22. 22 kali 23 berapa? 66. 66 ayat. Banyak. Belum tahu lagi ni. Ini saja. 66 ayat tu, kalau tuan-tuan, kalau saya bagi ayat, tuan-tuan boleh allocate ayat tu kepada ini, baguslah tu. Ini ayat ni bukan tashbih. Bagus. Ini ayat ni bukan kinayah. Kinayah bawa bayan. Itu framework dia. Bagus. Jangan kata kinayah duduk di sini. Jangan. Okey. Di bawah badai. Badai ada berapa badai? Badai ada 6. 6. Okey. 1. Mukabalah. Saya dah bagi si mukabalah kan? Mukabalah ni maknanya depan ya. Yang kedua? Ya. Saj'u atau sajak. Sajak. Ya, ni yang kedua sajak Yang ketiga? Jinas. Yang keempat? Iktibas. Tapi belum bincang lagi. Yang kelima? Tiba. Ya, akibat. Akibat dah bagi kan? Yang keenam? Iltifat. Al-iktibas, al-jinas, as-saj'u, al-muqabalah. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okey? 2, 4, 6. Sebab itu saya kata belajar balaghah memang menarik, tapi tuan-tuan kena sabar. Kalau saya campur ayat-ayat semua ni, tuan-tuan boleh keluar tak ikut tajuk dia? Kalau boleh keluar, baguslah. Malam ini saya nak tekankan tentang al-jinas. Yang nombor 3. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atibak. Alif, lam. Ni aja Alif, lam, ta, ba, alif, qa. Atibak. Akibat ni mana lapisan. Macam pinggan lapis-lapis tu. Ayat pun ada gitu, lapis-lapis. Balik malam ni kita tak salah tengok benda lain. Kita tengok al-jinas. Ya, sebab al-jinas banyak dalam Quran. Atibak. Alif, lam, ta, ba, alif, qa. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, ini 5. Okey. Ini banyaknya lapisan dia. Ini pun malam ni kita jumpa lah.
Ini pun bahagian-bahagian dia. Ya, ini pun sama juga. Jadi campur semua ni banyak juga ni. Yang tadi dah berapa? 60 lebih lah. Tadi 66. Ustaz tu boleh buat yang tu contoh tu, satu dua, ambil yang nombor satu. Saya nak faham, 1, 2, 3, 4, 5. Bermakna ada 5 contoh ke? 6 contoh. Tak, itu 6 Bukan. Benar. Ada 3 kategori, ada 5 kategori dalam tiap-tiap satu tu. Ya. 5 contoh maksudnya. Maksudnya 5 contoh ah. 1, 2, 3, 4, 5. Adakah itu maksud 5 Ya, contoh? berbeza. 5 jenis. Itu yang yang kedua Daripada dari mukabalah ada 5 jenis mukabalah. sorry. Ada 5 jenis. Berbeza. 5 bukan 5 contoh, 5 jenis. Satu contoh satu jenis. Nanti tengok al-jinas. Mukabalah ni ada 5 jenis. Okey. Jenis 1, Maksud saya tu. jenis 2, jenis 3, jenis 4, jenis 5. Setiap satu jenis saya bagi 3. Okey, abang faham. Okey. Bukanlah 5 contoh saya kira kan. Tak, 5 jenis. Dia bagi 3 contoh. Setiap satu jenis saya bagi 3 contoh. 15 lah. Lebih kurang lah. 15 sini. Lebih kurang 15 juga lah semua. 15 kali 6 75. 5 kali 6 30. 15 kali 6. 15 kali 6. Contoh. 15 90 lah. Bro. 90 contoh lah. Kalau jenis Contoh lah. Jadi setiap satu jenis 3 contoh. tak setiap satu tu ada 5 jenis lah maksudnya. Ya. Nak nasa sendiri ada yang 6, Oh, I see. ada yang 4. Ada 6 jenis, Tapi ada 4 saya jenis. bagi majoriti 5. 5. Maknanya kalau 6 tu 7 tu tambahan lah. Macam di sini ni 11. Tapi saya ambil ni 6, saya ambil 6 saja. Ya. 6. Kalau nak kaji mendalam lah, kalau tengok dalam buku Maksud Ustaz dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan topik dia tu. ada another 5. Ada 5, ada Yes. 11 topik. Yes. Okay. Tapi kita ambil yang relevan Ambil 6. 6 saja. Ya. Iaitu mukabalah, sajah, jinas, iktibas, tibah dan iltifat. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita concentrate on 6. Tapi hari ni kita concentrate on jinas. Boleh? Boleh? Al-iltifat. Ya, ini betul. Iltifat tu. Iltifat ni berpaling. Berpaling domer. Makna dia. Berpaling domer. Okey, nanti tuan-tuan akan tahulah. Ya. Okey. Dulu saya kata sama pada tulisan dan percakapan, tetapi berlainan pada makna. Tuan-tuan kena tambah sikit pada malam ni, sama atau hampir sama. Sebab itu guna nota yang lain, nota yang sama. Tambah aja nota yang apa? Sama atau hampir sama. Okey, yang tasyabah tu maknanya hampir sama. Tasyabah ni maknanya hampir sama dan ada yang sama. Okey. Berlainan makna. Okey. Tuan-tuan okey, sekarang ni saya tunjuk contoh apa maksud sama. Okey, minggu lepas kita belajar satu ayat, dia tulis as-sa'a dan sa'a. Al-Maghribi dengan bilad Maghrib. Okey, kalimah yang kita bincang Maghrib. Maghrib. Sama tak? Sama. Ya. Ini sama pada sebutan, sama pada tulisan, tapi maksud lain. Ya. Ini kita sebutan sama, tapi maksud dia lain. Itu dia. Faham? Okey. Okey. Lepas tu kita jumpa perkataan munzari. Ini
As-sa'ah dengan as-sa'ah. Sebutan sama tak? Tapi makna dia berlain. Yang ini makna dia hari kiamat. Yang ini makna dia masa. 60 saat 1 minit. Okey? Jadi dalam ni dia kata orang kafir ni bila tiba hari kiamat baru dia rasa menyesal. Bahawasanya jarak antara mati dengan alam barzah tu tak sampai 1 saat. Bila dia dah ke bumi kan je, tak sampai 1 saat. Tuhan kata, zup pindah ke alam barzah. Bukan kita pun sama. Tapi orang kafir tu dia terasa cepatnya. Kalaulah dia hidup di dunia, 1 saat pun dia tak nak tinggal. 1 saat pun dia tak nak ponteng kelah nahu sorah. Jadi tuan-tuan belajar nahu ni penting, baru tahu. Okey. Dan satu lagi perkataan munzirin. Ingat tak? Ya, Dengan munzarin. dinas nak. Munzarin itu nama, ada nama dia kan. Ini sama pada tulisan, tapi tak sama pada makna. Betul tak? Ini kan dia ada dua. Sama pada tulisan dan percakapan atau hampir sama. Dia ni sama pada tulisan. Percakapan sama tak? Tak. Ini muzar, ini muzir. Tak sama. Tapi macam ni nama dia hampir-hampir sama. Tetapi tak sama. Dia tak sama pada sebutan, sama pada ejaan. Lafaz dia sama. Lafaz dia sama. Makna dia berlainan. Dan semacam sama bunyi dia. Semacam sama. Itu maksud dia. Hampir-hampir sama tapi tak sama. Okey? Seterusnya tuan tengok perkataan makna dia tak sama. Makna tak sama. Makna dia ustaz. Ini pemberi ingatan. Ini orang yang menerima ingatan. Orang yang diberi ingatan. Jadi ingat, jinas, ya, dia sama atau hampir sama. Sama. Kalau sama, samalah. Kalau hampir sama, macam inilah. Pada sebutan, pada lafaz, tetapi tidak sama pada makna. Okey? Tuan-tuan tengok perkataan as-sak dengan al-masak. Bunyi dekatlah sama, hampir sama. Tapi ini makna tetap tak sama. Ini makna betis. Ini makna apa ni? Al-masak. Ingat tak minggu lepas? Lain. Okey. Bukan betis lah. Ya? Okey. Okey, Al-Quran kan? Okey. Ini dah memang tak sama lah pada tulisan. Tapi semacam sama. Juga ini tulisan dah tak sama. Okey. Tapi sebutan macam sama. As-sak, al-masak, macam sama. Jadi bila macam sama, makna tetap tak sama. Macam, bila macam, maka tak sama. Macam sama. Inilah dikatakan jinas. Okey? Lepas tu tuan-tuan tengok perkataan dalam Quran satu. Yanhauna wa yanauna. Nanti tak apa, saya akan tulis. Yanhauna. Yanhauna wa yanauna. Auna. Makna dah tak sama. Makna dah tak sama. Saja makna dah memang tak sama. Ya, daripada awal lagi makna tak sama. Tapi bunyi macam sama. Kalau orang awam yang tak belajar nahu, dia kata sama. Ini yang hau. Ini menegah. Ini yang au. Ini hau na. Ini au na. Bunyi hampir sama tak? Hampir. Hampir sama. Dia punya bunyi. Sebutan tak sama. Lafaz tak sama. Tapi macam sama.
Tulisan tak sama. Tulisan tak sama. Memang tulisan tu kira lafaz lah, kalam lah. Tapi macam sama. Itu dia saja. Macam-macam. Macam-macam pula. Macam sama. Tuan-tuan faham tak? Jadi tuan-tuan dan puan, ini jenis pertama. Ini jenis 2, jenis 3, jenis 4. Sebenarnya ada berapa jenis? Saja. 5 kan? Ini bagi contoh. Nanti Ustaz bagi ayat. Ustaz bagi ayat dan bagi ulasan sebelum kita bersurai. Okey? Okey tuan-tuan. Ustaz, sekejap. Yan au tu apa makna Ustaz? Yan auna. Yan au na tu? Menjauhkan. Menjauhkan kita. Menjauhkan. Meninggalkan Okey. Jadi tuan-tuan dapat tak sikit makna berkaitan dengan saja. Ustaz, satu lagi asap mana apa Ustaz? Asap api ya? Ha? Yang mana? Asap ni. Asap ni betis. Betis. Al-masak tak apalah doktor guru-guru. Kalau tidak tak bahagia kan. Masak apa Ustaz? Al-masak mana apa? Minggu lepas dah bagilah. Bertindih. Ingat saya akan tanya tuan-tuan puan ni sebab kita dah sebut minggu lepas kan. Jadi tuan-tuan, rekah cerita sajak memberi makna sama ada sama sebutan tetapi makna tetap tak sama. Maghribi dengan maghribi. Okey? Ataupun ini sama tapi makna tak sama. Yang ini lafaz tak sama. Tentu sekali makna tak sama. Tetapi macam-macam sama. Sebut perkataan macam-macam. Macam. Jadi semuanya Ustaz. Adalah contoh untuk al-jinas ke saja? Jinas. Al-jinas. Ni contoh untuk al-jinas. Al-jinas ni. Sekarang kita nak belajar al-jinas kan? Kalau kalau as-sajak ni bunyi akhir. Bunyi akhir. Tapi Bunyi akhir dia sama. tapi jangan lupa dalam al-jinas ada sajak. Sebab dia sama. Sama. Sebagai contoh, wailul likulli humazatil lumazati. Humazah dengan lumazah. Bunyi sama tak? Ini juga dikatakan jinas. Tapi ini jinas sajak. Sajak huruf ta bulat. Jadi ta bulat berapa peratus dalam Quran? Baru nak buka muka lapar. Tuan-tuan, inilah yang menyebabkan Dr. Zakir Naik ni dapat mengalahkan orang lain sebab orang lain pun tak kaji. Tapi dia kaji. Jadi anda semua ni insya-Allah dapat bercakap macam Dr. Zakir Naik. Katalah amin. Jangan kata amun. Tak kira siapa juga boleh belajar kalau kaedah yang dia beri tu betul. Jadi tuan-tuan, wailul likulli humazatin lumazatin. Humazah? Apa makna humazah? Apa makna lumazah? Makna dia tetap lain. Ya, humazah nama dia? Umpat. Lumazah? Itu yang mengejim. Ya? Keji. Dalam keadaan keji ya. Betul. Ini makna lain, tapi ini seakan sama. Ejaan pun tak sama. Ejaan pun ini humazah, ini lumazah. Kenapa wailul likulli humazatin? Kenapa bagi bawah? Bagi bawah ada 3 sebab. Yang pertama jar majrur. Yang kedua mudhafun ilaih. Yang ketiga tabi'. Jadi apa ni? Likulli humazatin. Kulli majrur. Humazah mudhafun ilaih. Jadi anda dah jadi mudah dah nahwu. Apa tak? Mudah nahwu kan? Kenapa lumazah? Ikut sama. Buka kitab hijau. Kalau tak percaya. Hijau.
Kuning pun boleh. Hijau boleh, kuning boleh. Bukan main lagi ada kita kuning, hijau pun tak pakai lagi dah. Itu satu peningkatan. Ada kita kuning je. Dua tak bawa. Dia baca balangan tengah belajar balangan. Belajar balangan tak ada. Tuan-tuan, besok tuan-tuan Habib Balaghah yang saya bagi 63 term ni, tuan-tuan pula belajar tafsir, menangis kita. Kerana lamanya aku tinggal, aku tak tahu. Kenapa baru tahu kan? Ya, pada muka. Nasib baik sempat tahu. Nasib baik sempat. Sempat tahu. Kalau siapa yang ayah dalam kubur ni, syukur ayah kita dalam kubur, anak belajar dalam surah. Yang ayah tak sempat langsung. Ada setengah ayah kita ni tak sempat baca Quran pun. Meninggal begitu je kan. Jadi anaklah yang cover. Betul ke tidak? Kalau cakap aku tak dengar, cakap siapa lagi? 1198. 1198. Tuan-tuan, beli je lah buku-buku ni, simpan. Kalau tak ada, tak faham pun buku ada. Betul tak? 9, 8. Allah. Surah apa tu? Saya tak nampak. Ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Tengok. Okey. Al-Fil. Wailul. Okey, surah Al-Humazah. Okey. Wailun mubtada. Sebab dia bagi depan kan. Likulli li harfu jar. Kulli majrur. Dan sibih jumlah. Ya, likulli humazah mudhafun ilaih. Betul lah. Dari bawah. Kulli tu sebab dia majrur. Humazah tu mudhafun ilaih. Sebab kulli jadi mudhaf. Jadi nahwu sekarang ni dah dengan sendiri dia masuk. Kan? Maknanya Ustaz, kalau jelas tu terbagi dua masalah. Satu tamam, satu terbagi nakis. Ya. Nakis tu terbagi kepada Tamam tak banyak, nakis yang banyak. Nakis tu mana? Apa sebab dia nakis? sebab dia nakis tu bilangan huruf tak sama, tertib tak betul, sebutan pun lain. Tapi dia punya bunyi hampir sama. Ingat konsep hampir sama. Itu maksud dia jinas. Jinas tu hampir sama. Tapi tak sama. Tapi makna semua tak sama. Walaupun semua sama, ni semua sama, makna tetap tak sama. Apatah lagi yang hampir sama. Dia ada kategori dia. Bagi titik. Okey. Okey. Tertib. Berapa dia? 4 lah. Ada 4 semua. Ada 4 eh? Ya. Satu titik baris. Tak, dia 76%. Dia mana betul? Oh, terbalik baca. Mana nak tengok? Ya benar. Arabia. Ustaz, 67 ke 76? Saya rasa 76. Saya rasa 67. Nanti Ini berdekatan. jawapan Hakim Muktamad. Muka surat apa? Muka surat 202. 202. 202. 202. Okey. 67. Huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Yang kedua atas, daripada atas nombor 2. Huruf ta Dia nombor 2, huruf ta. 42. 67 kan? Apa tu peratus dia 0.67. Tak dapat satu pun. Saya baca daripada mana ni, kena baca daripada kiri je lah. Daripada kiri lah. Ada poin ke? Kosong nombor baca dari kiri. Tapi kalau betul 0.67. Yang titik itu kosong. Ya, point. Itu kosong. Yang koma tu point. Ya. Yang koma tu point. Yang mana nama apa? Kata tengok alta tu,
punya nisbah. 42 tu kekerapan. Kekerapan ada dalam Quran. 42 kali. 42 kali. Persentase dia Dan dia 68. point apa tu 0.67. Dia punya kekerapan dia. Kerap tu maksudnya Kekerapan tu banyak dalam Quran. Macam nun dalam Quran sebanyak 3182 kali. Atas kali. Atas kali. Page sebelah. Okey, atas kali. Jadi nun paling banyak, majoriti. Nun ni ada 3182 kali dia punya apa tu sajak dia. Dan persentase dia 50% lebih. 50.93%. 0.93%. Hampir 51. Okey. Jadi yang lain-lain tu separuh lagi tu dikongsi oleh huruf-huruf lain. Okey? Setuju? Macam saya rasa 42 kekerapan tu macam tak cukup je sebab memang kita banyak jumpa tak dalam hidup. Tak yang sajak. Tak berturutan. Tak. Ini bab Dan saja. ini bab saja. Oh, bab saja. Bukan tak yang dalam huruf tu. Yang akhir dia humazah tu. Dah yang ini yang saja. Yang ada tak sama di akhir. Saja. Tapi huruf tak dalam Quran dah beribu kali. Beribu. Makan dulu ya. Agaknya pasal tak rehat ni tu jadi tak masuk-masuk kan. Baca nombor budak putih ya. Ha? Ya. Tak ingat nak makan. Okey. Tuan-tuan buka. Hampir. Tuan-tuan buka muka surat ni. Ustaz tadi muka 5 je. Nanti mukadimah tu maksudnya tuan-tuan dan puan, kita belajar Al-Quran ni bukan untuk Al-Quran tapi untuk Allah, kerana Allah. Ingat ya? Dan belum aja. 2 2 3 doktor tu. Al-Jinas ya. Okey. Okey. Okey ya. 3 2 2 3. 2 2 2 2 3. Ada Al-Jinas ya. Okey. Jadi tuan-tuan sila tanda tangan pula. Sila underline shading di tempat yang saya sebut. Wal jinasu fil istilah. Nampak tak? Wal jinasu fil istilah baris yang keempat. Dan jinas itu dalam istilah tak payah baca di atas tu. Wa ialah an yatasyabaha. Yang tasyabaha tu hampir sama. Ya. Hampir sama ataupun sama. Al-lafzan, dua kalimah, dua lafaz. Fin nutqi. Ustaz, cari pensel tak jumpa lagi Ustaz. Baris ke berapa dari atas Ustaz? Baris di atas baris yang keempat. Wal jinas Fil istilah. istilah. Okey, cuba. Maknanya jinas dalam konteks yang kita belajar ya, bukan jinas dalam bahasa. Dalam konteks yang kita belajar. Dalam konteks istilah lah. Ya. Huwa ini macam budak jaz satu. Ialah an bahawa yatasyabaha hampir sama ataupun sama. Buat stroke hampir sama atau sama. Al-lafzan, dua lafaz. Fin nutqi, pada pertuturan. Okey. Pertuturan sama atau hampir sama. Buat stroke. Pertuturan dan tulisan. Pertuturan dan tulisan. Tulisan dan pertuturan hampir sama. Wayah talifah dan berlainan fil makna, pada
makna. Jadi tuan-tuan kena hafal ayat ni. Kalau orang tanya apa makna jinas? Jinas sama atau hampir sama dua lafaz pada percakapan atau tulisan dan berlainan pada makna. Seperti Salaitul maghriba fi biladil maghribi. Di sini sama tulisan. Bukan hampir sama. Tulisan di sini sama. Tetapi berbeza makna. Ada yang tulisan dia hampir sama. Tapi ingat, dalam jinas makna semua makna berlainan. Kalau makna sama, tak nama jinas. Okey? Kita faham tu? Makna berlainan. Yang sama atau hampir sama dua tulisan tu. Ingat, dalam jinas selalunya ada dua tulisan yang sama atau hampir sama. Kalau satu saja tak ada jinas. Okey, setuju? Seperti al-maghrib, al-maghrib. Dua perkataan. Jadi bila kita analisa, kita akan kata macam ni. Fa indama fa. Indama ketika. Nanzuru kami melihat. Ila lafzai. Lafzai itu mana dua? Dia jadi mudhaf. Al-maghriba. Lafaz al-maghriba yang pertama. Dan al-maghribi yang kedua. Najidu. Najidu kami dapati. Annahuma bahawa keduanya tasyabaha fil lafzi. Di sini bukan hampir sama, sama. Sama fil lafzi. Pada lafaz. Sebab tadi kita kata sama atau hampir ya. Waqtalafa fil makna. Pada makna. Jadi kita akan kata liza kalau begitu bainahuma di antara kedua al-maghribi dan al-maghriba dan al-maghribi berlakunya jinas. Jadi ayat dia liza bainahuma jinas. Liza dalam bahasa Inggeris therefore berlaku di antara dua itu adalah jinas. Itu cara ulasan dia. Ya. Okey. Itu. Jadi ulasan lanjutan tak perlu. Yang dikehendaki wal muradu bin lafzil maghriba yang pertama tu, dan dikehendaki dari lafaz al maghriba al ula yang pertama, ai iaitu tuan-tuan beri makna tu ai tu. Ai bukan saya. Ai iaitu solatul maghrib. Yang dikehendaki dengan maghrib pertama itu sembahyang. Wal muradu min lafzil maghribil ukhra, dan yang dikehendaki dari lafaz maghribi. Ingat, sebut betul tu, maghribi baris tu. Yang atas tu maghribah. Yang ukhra, yang kedua, yang lain tu ai, iaitu daulatul maghrib. Kerajaan maghrib. Asyakik. Mana Asyakik? Nama negeri ya? Maghribi ya? Yang betul. Nama maghrib. Saya betul ya? Okey. Asyakik. Asyakik tu. Mana negeri betul lah. Jadi kita ambil contoh ikan bakar. Negara kan? Bila tu negara lah. Negara maghrib lah. Negara maghrib Asyakik. Asyakik tu mana yang betul lah. Negara betul. Yang sebenar. Okey. Sekarang daripada situ tuan-tuan dan puan, kita mulalah belajar dengan detail apa dia jinas. Jinas ialah dua perkataan yang sama atau hampir sama sebutannya, tulisannya, tetapi berbeza pada maknanya. Simpan tu ayat tu. Sehinggalah tuan-tuan dan puan boleh mengenali sebahagian besar jinas dalam Al-Quran. Ingat, kalau sajad bunyi huruf akhir sama, dan nun yang paling banyak sekali sajaknya.
Ya, ingat tu je. Saya nak suruh tuan-tuan jangan lupa ni, pangkal dia ni. Jangan lupa pangkal. Okey. Dan bila kita belajar balarah, nahwu sarah dah jadi mudah. Dah jadi mudah. Tuan-tuan ni je. Baca yang saya baca tadi banyak kali. Baca banyak kali sampai dapat. Berkali-kali sebab kita ni bahasa kedua. Bahasa kedua yang mana bahasa tak dipertuturkan di kawasan kita. Maknanya we are learning balarah as a special purpose. Bukan as a second language. As a special purpose. Just untuk faham Quran. Okay. Okay. Tuan-tuan Sekarang ni kita pergi seterusnya. Wa mislu dan contoh lain. Wa mislu ni another example. Qaulullah. Firman Allah. Okay. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Surah Ar-Rum ayat 55 ya. Jadi kalau secara nahwunya taqumu tu fi'il mudhari'. Betul tak? Marfu' bid-dhammi. Betul tak? As-sa'atu ismun marfu'un bid-dhammi li'annahu mufrad wa huwa marfu' li'annahu fa'il. Boleh tak? Okey. Itu nahwu. Sekarang ni kita tinggal dulu nahwu sebab kita dah mahir benda nahwu ni. Mahir benda kan. Jadi dalam tu ada nahwu kan. Okey. Okey. Tuan-tuan puan, cari dua perkataan yang sama. Dan sa'atin. Sa'atu dan sa'atin. Kita sebelum kita menganalisa makna dia, apa tu unsur-unsur dalam tu jinas, kita kena terjemah dulu. Maksud dia dan satu hari besok, ya, berlakunya hari kiamat. Orang-orang yang jahat ni dia bersumpah, ya, ma labisu ghaira sa'atin. Satu saat pun tak mau tinggal. Okey, untuk nak kembali pada Allah. Tapi apa nak buat? Sedangkan dia sudah mati, terlambat kan? Kazalika demikianlah kanu yufakun. Mereka semuanya telah ketinggalan. Yufakun ni terpaku. Okay, jadi maksudnya orang kafir ni dia menyesal. Ya, ketika dia mati itu dia menyesal bila cepatnya berlaku kematian dan perpindahan kan. Okey, indama nanzuru. Terjemah. Ketika nanzuru. Kalau tuan-tuan rasa indama tu susah nak faham, underline. Indama tu ketika. Nanzuru kami mengertikan dia ila lafzai. Lafzai itu dua. Zai itu dua. Nun dia hilang sebab jadi mudhaf. Mudhafun ilaih dia as-sa'ah tu. Dua lafaz as-sa'ah dan sa'atan. Di mana as-sa'ah? Yang mula-mula. Di mana sa'atin? Yang dua. Kalau kita lihat dua kalimah tu, najidu annahuma tashabaha fil lafzi. Ini sama. Bukan hampir sama. Sama pada lafaz. Waqtalafa fil makna. Dan makna dia lain. Liza, kalau begitu, bainahuma, di antara kedua berlaku jinas. Itu je baca dia. Sama tak dia punya ulasan dengan atas? Sama je. Sama.
Wal muradu, dan dikenaki min lafzi, daripada lafaz as-sa'ah. Yang dikenaki maksud lafaz as-sa'ah pertama tu al-ba'su yaumal qiyamah, Bangkit hari kiamat. As-sa'ah pertama tu hari kiamat. Wal muradu min lafzi sa'ah, dan dikenaki dari lafaz sa'ah yang kedua dipanggil muddah zamaniyah, jarak masa. Muddah tu jarak masa. Min azmanin nahar, daripada masa-masa siang dan malam. Yang dimaksudkan dengan sa'ah kedua tu adalah masa malam siang. Dia kata al-muqassamu, yang dibagi kepada ila 24 saat. Itu dia maksud dia. Okey. Ai, atau annahum, sesungguhnya orang-orang jahat ni ma labisu fil qabri, tidak kekal, maknanya tak lama. Ketika mati dalam kubur tu, antara dia mati dalam kubur tu, lepas tu dan dia dibangkit semula pindah kepada alam barzah tu, tak lama, hanya 1 saat saja. Bukan dia sajalah, kita pun sama. Masuk dalam kubur kejap je, balik orang semua 1 saat je pindah ke alam barzah. Sebab kita itu mati pertama. Ingat tak? Okey. Lepas itu dia kata illa sa'atan, melainkan 1 saat minas sa'atil qalilah, daripada saat-saat yang sangat pendek. Okey. Okey. Habis setakat tu. Okey. Habis setakat tu. Sekarang ni okey. Okey. Sekarang ni kita baca balik yang tadi tuan-tuan, yang saya baca balik ni, tuan-tuan, yang saya baca ni tuan-tuan underline je. Kalau rasa sayang buku tu, underline pensel. Yang lain jangan baca lagi. Ya. Okey. Muka surat sebelah kanan tu. 223. Okey. Yang mana ni? 223 ke 224? 225. 225. Okey. Ada dua ya. Ada dua. Anwar mungkin. Okey. Okey. Okey, tuan. Tuan tak? Ya, atas sekali. Tengok baca balik wa yauma taqumu sa'ah tu. Baca dulu baca dulu Wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Surah Ar-Rum ayat 55 yang kita baca tadi. Okey. Dia kata al-muradu, fal muradu terjemahlah. Maka yang dikenaki minas sa'atil ula, saat yang pertama, saat yang pertama tu yaumul kiamat. Kiamat. Wal muradu min sa'ah as-saniyah, yang dikenaki daripada saat yang kedua, wahidatus sa'ati zamaniyah. Wahidah ni 1 saat masa. 1 saat. Itulah. Yalah, saya nak ulang balik ni. Nak sebut jenis dia ni. Nak sebut jenis ni. Okey, okey. Okey. Sekarang ni kita kena ikut buku ni. Yang tadi kita terang tentang apa tu jinas. Sekarang ni kita nak sebut jenis jinas. Jenis jinas. Jadi kita nak sebut jenis, kita ulang balik tadi yang tadi. Dia kata wa indama, ketika. Saya nak suruh baca ni, ketika nangzuru ila kullin min as-sa'ati, bila kita lihat setiap daripada as-sa'ah dengan sa'ah tu, najidu anna lafzahuma tasyabaha sama fi dhabti, pada titik. As-sa'ah, apa dia titik dia? Titik pada as-sa'ah. Ta. Sa'ah yang kedua? Ta. Sama tak titik? Ya. Awit tashkil. Tashkil sama tak? Tashkil baris. Sama tak? As-sa'ah tu sama tak? Jangan kira lelam. Sa'ah tu
Sama tak? Saatin sama tak? Tak sama. Okey? Dia antara dua. Sama ada titik sama atau baris sama. Tapi yang ini titik sama, baris tak sama. Kenapa baris tak sama? Satu jadi fa'il, satu jadi mudhafun ilaih. Betul tak? Kalau fa'il tu bagi depan, mudhafun ilaih bagi bawah kan. Jadi ini sama pada titik, tapi tak sama pada baris. Wa tashabaha aidan, dan dia sama juga, okey, fi adadil huruf, bilangan huruf. Bilangan huruf sama tak? Wa tartibiha, dan susun huruf sama tak? As-sa'atu sama tak? Sa'ati sama tak? Bilangan huruf sama tak? Sama. Jangan fikir alif tuan tu. Dan dia punya tertib sama tak? Okey. Okey. Waqtalafa fil makna. Ingat, dan dia berselisih pada makna. Jadi kalau macam ni rupa, dia ni nama dia jinas tam. Jinas tam ni jinas yang perfect. Ejaan sama, baris bunyi sama. Okey? Okey? Nama dia jinas tam. Tashkil tu tak, dia ada dua, awi. Awi ni mana? Atau. Okey. So tuan-tuan, memang susah nak mengajar balaghah ni. Terutama sekali pada orang yang depan ni. Aduh. Okey, tuan-tuan tengok. Muka surat sebelah tu. Okey. Bukan orang sebelah. Sebelah tu. 224. Nampak tadi kan? Okey. Orang awam kena ngajar macam ni. Okey. Jinas ada dua. Satu jinas tam, dan yang kedua jinas nakis. Jinas tam yang saya sebut tadi. Okey. Apa kriteria jinas tam? Boleh? Jinas tam ni iaitu wahwa, tak ada? Awalan. Jinas tam. Awalan ittafaqa fil lafzani, sama lafaz. Lafaz sama pada perkara berikut. Yang pertama sama pada titik atau baris. Titik atau baris. Yang tadi titik sama, baris tak sama. Ustaz baca 224. Bawah sekali. Ya. 224. Maknanya ajar 3 baris bawah. Jadi yang saya baca ni, please underline. Pakai marker. Merah kuning. Tak apalah. Asalkan nampak beza. Jadi balik baca yang ni juga. Sebab ini kaedah. Kalau saya nak baca daripada awal, memang tak sampai maksud dia. Lambat dapat. Okey. Jadi jinas tam ialah jinas yang dua perkataan tu titiknya sama. Okey, ad-dhab tu titik sama atau baris. Sama ada dua, titik atau baris. Jadi ayat ni sama pada titik, baris tak sama. Okey. Yang kedua, bilangan huruf sama. Sama tak bilangan huruf? As-sa'ah dengan sama. Okey. Dan yang ketiga, tertib huruf sama tak? Sama, ejaan sama. Okey. Kalau berlawanan dengan 3 di atas tu, maka nama dia jinas nakis. Boleh faham tak? Okey, jangan nakis. Doktor, Ustaz boleh? Boleh. Jadi jinas tam sama dua. Ingat, jinas adalah dua perkataan. Kalau satu saja tak ada jinas. Dua perkataan. Kalau dua perkataan tu titiknya sama, atau barisnya sama, atau bilangan hurufnya pun sama, dan tertib huruf pun sama, maka nama dia jinas tam. Kerana ada jinas yang tertib tak sama, bilangan huruf tak sama, baris tak sama, tapi bunyi dia jinas. Bunyi dia jinas, maka itu dikatakan jinas nakis. Nakis tu maknanya less perfect.
Susah tuan-tuan nak ajar balaghah. Tapi saya guna kaedah yang termudah sekali. Ya, termudah sekali. Balik Madani, tuan-tuan ingat ayat jinah cukup lah. Mana jinas tam, mana jinas nakir. Ustaz, tadi ayat yang baru baca man surah yang tak kata tadi, Sam tu. Dia kata apa ni, dia sama segi titik, baris, lepas tu huruf dan tertib ya. Tapi maknanya berlain. Lain. Jinas ni semua jinas makna dia lain. Tapi bunyi hampir sama. Sama ada bunyi sama ada sama atau hampir sama. Tapi makna tetap berlainan. Kalau makna sama, tak ada jinas. Tuan-tuan, ada 4 cara belajar. Tuan-tuan kuat yang mana? Ya, yang pertama, listening. Tuan-tuan, bagus tak listening? Adapun ada siapa yang pakai alat listening tu, yang boleh kuat seluruh. Okey. Bila listening bagus, tuan-tuan bagus tak understanding? Bagus tak understanding? Faham tak? Kalau faham, baguslah. Yang ketiga, tuan-tuan boleh tak comprehending? What does it mean by comprehending? Comprehend. Memahami mendalam. Memahami mendalam. Mendalam tak faham kita? Mendalam tak faham? Tengok keadaan. Dulu kita belajar di sekolah musyaraf, perbezaan baris saja Ustaz. Kenapa baris sini baris bawah, atas. Kenapa dia baris mati? Tak apa. Kefahaman tu, mendalam tu memang tidak semua orang dapat, kecuali dengar banyak kali. Jadi how to get comprehending? Untuk nak mendapat comprehending, hanya satu cara saja, by telling others. Without telling others, kita tak dapat comprehend bagus. Coaching lah. Coaching lah. Yes, coaching lah. COA, coach other people. Comprehend. Saya ni dah dapat mahir sikit ni sebab mengajar. Saya nak tahu orang yang tak mahir. Saya tanya rakan-rakan saya dah belajar lama balaghah. Tanya dia, aku tak tahu dah mana beza apa tu, itu ini, tak tahu dah dia. Tak tahu, lupa dah. Okey. Sekarang tuan-tuan, tengok. Ya? Telling others. Discussion group. One was listening. Listening, Second? understanding, comprehending, and then Watching. telling others. Nah, dari segi apa tu conceptual, selalu orang pakai jadual 4 segi. PDCA nama dia. P, planning. D apa dia? Do. Ya, tu. C, A. Ni, tuan-tuan. Ni. P, Plan, do, check. B, C, A. Plan, do, check and action. Ni dia. Saya tahun 80-an beri kursus ni kepada guru-guru sekolah, pengetua semua sekali, tapi tak faham-faham. Tu, pergi sekolah sama je. Ini basic management. Basic dalam management. Ya. Tuan-tuan kalau rajin buka format. Kalau rajin lah. FORMAT. Format ni for matriculation of metric brain. Maknanya brain kita dia bekerja mengikut 4 petak. Semua orang ada 4 petak brain. Iaitu tuan-tuan tengok, petak pertama 12 hingga jam 3, iaitu brain atas. Petak kedua 12 hingga 9, iaitu atas kiri. Dan petak bawah 3 hingga 6, iaitu bawah kanan. Dan 6 hingga 9 bawah kiri. So tugas guru ni, how to make use all part of the brain of their student to enable, understand and comprehend well in whatever lesson they deliver. Itu susahnya tu. Bukan sembarangan ngajar tuan-tuan. Susah nak ngajar ni. Ngajar dengan Left brain, right brain. left brain, right brain.
and upper brain and lower brain. Dan kita kena faham, saya kena faham tuan-tuan, because every people has 22 different learning styles. Kadang-kadang kita mengajar, pelajar tak belajar, tak digest pun, diam je kan. Kadang guru seorang je duk mengajar, pelajar tak digest. Okay, tuan-tuan. So, tengok tu. Tengok dulu ya. Okay. Dulu. Okay. Okay, kita tengok. Muka surat 228. Ini satu ada dua saja 228. 228. Dah 228? Okey, 28. Okey. Kita ambil dua saja tengok ni. Muka last sekali bawah tu, mislu qaulullahi azza wa jalla. Ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna fihim munzirin. Dan sesungguhnya kami telah utuskan pada mereka orang-orang yang memberi peringatan. Fanzur, maka lihatlah kamu wahai Muhammad, kaifa kana akibatul munzarin, apa kesannya kepada orang-orang yang diberi peringatan. As-Saffat ayat 72 dan 73. Okey, dua perkataan di sini. Yang pertama munzirin, yang kedua munzarin. Baris sama tak? Baris sama tak? Baris tak sama. Titik sama tak? Titik sama. Okey, nombor satu titik sama. Nombor dua baris tak sama. Jadi kalau titik sama, baris tak sama, ini dia panggil jinas naqis. Okey. Jinas naqis. Okey. Tuan tengok di atas tu. Di atas tu al-jinasu an-naqis. Jinas yang tidak sempurna. Okey. Okey, kita terjemah sama-sama. Fa'indama, maka ketika nanzuru, melihat ila kullin, setiap min munzirin. Perkataan pertama tu munzirin tak ada alif lam kan? Lepas tu yang kedua munzarin, ada alif lam kan? Najidu anna lafzahuma, dua-dua lafaz tu qad tasyabaha, sama. Sama tak bunyi, sama tak ada bunyi ejaan? Okey, sama. Illa annahuma, melainkan ikhtalafa fi dhabti, pada titik awit tashkil. Okey, tuan-tuan, titik sama tak? Sama. Titik sama. Yang tak sama? Baris. Waqtalafa aidan, dan berselisih juga fil makna. Jadi ingat, jinas macam mana sempurna pun makna dia tak sama. Tapi jinas ini, dua ayat ni baris pun dah, baris sama, baris pun dah tak sama. Tapi huruf sama. Bilangan huruf sama tak? Susunan huruf sama tak? Okey. Tapi yang tak sama apa dia? Yang tak sama titik dan juga makna. Jadi di Liza ni oleh itu, berapa kali dah kata Liza ni oleh itu? Liza. Duk ingat Lizawati. Jangan. Liza dalam bahasa Inggeris therefore bainahuma, di antara kedua ni jinasun naqis, ada hubungan jinas yang kurang. Jinas naqis. Okey. Jadi jinas naqis yang pertama ni baris tak sama. Betul tak? Titik sama. Ingat, yang pertama tu titik atau baris. Sama ada dua. Kalau titik sama, baris tak sama. Okey? Ad-dhab tu titik, at-tashkil baris. Tapi jinas pada ayat ini titik sama, tetapi baris tidak sama. Okey. Okey.
Okey. Sekarang kita pergi kepada okey. Sekarang kita pergi kepada ayat seterusnya. Muka surat 229. Iaitu nombor 2 tu, adadul huruf. Apa makna adadul huruf? Bilangan huruf. Bilangan huruf ya. Bilangan huruf ni tak sama. Okey. Okey, mislu seumpamanya qaulullah, firman Allah azza wa jalla, wal taffatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Surah Al-Qiyamah ayat 29 hingga 30. Okey. Di mana perkataan yang jadi jinas? Saq dengan al-masaq. Saq dengan al-masaq. As-saq dengan saq tu bukan jinas, sebab maknanya sama. Yang mana yang ada Asak dengan bisak. As-saq, bisak tu makna sama, beti dengan beti. Beti dengan beti bertindih kan? Jadi bukan jinas tu, sebab makna sama. Dia jinas ni makna tak sama. Yang jinas di sini as-saq yang pertama dengan al-masaq. Okey. Fa indama, saya nak suruh baca, maka ketika nanzuru ila kullin minas saq, daripada kalimah as-saq al-masaq, najidu anna lafzahuma qad tashabaha. Di sini jangan kita sama, hampir sama. Ingat tashabaha tu mana? Hampir sama. Illa annahuma, keduanya qad ikhtalafa fi adadil huruf. Hampir sama tetapi tak sama pada bilangan huruf. Biziyadatil mim, dengan tambah mim fil akhirah, di akhir. Dia tak sama dari segi huruf, iaitu yang satu tu as-saq ke al-masaq, tambah mim saja kan. Mim, yang tu saq, yang tu masaq, tetapi makna dia tetap tak sama. Jadi oleh sebab itu dia ini nama dia jinas nakis. Kenapa dia nakis? Kerana bilangan huruf tak sama, tapi bunyi macam-macam sama. Okey, benar ya? Okey. Okey. Ya, okey. Sekali lagi tengok. Muka surat 220 320 ya? 230 ya. Iaitu nombor 3 tu. Okey, ya. Ya, yang haun ya. Okey. Okey. Tengok perkataan wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Tuan-tuan balik buku Quran. Surah Al-An'am ayat 26. Okey, tuan-tuan tengok di situ. Kalimah yang jadi kajian kita di sini jinas, iaitu yanhauna dan yanauna. Yanhauna artinya tegak, yanhauna artinya tegak, yanauna artinya jauh. Tegak dengan jauh lain kan? Okey. Dia punya makna sama tak? Lain. Tapi yang jadi jinas di sini, okey, kita lihat. Fa indama nanzuru ila kullin min yanhauna wa yanauna. Yang kedua najid anna lafzahuma qad tashabaha, seakan sama. Yanhauna yanauna, yanhauna yanauna, dengar hampir-hampir sama kan?
Ada yang sama betul macam sa'ah, tapi ada yang hampir sama. Okey, illa annahuma, melainkan kedua-duanya ikhtalafa, berbeza fi harfai, pada dua huruf. Yang satu tu ha, yang satu lagi amza. Jadi dia berbeza dari segi huruf. Jadi kalau berbeza dari segi huruf, ni kita kata jinas naqis. Bunyi sama, tapi huruf berbeza. Waqtalafa aidan, dan berbeza juga fil makna. Liza, therefore, kamu yang bunyi Inggeris. Mana ada bahasa Inggeris banyak balaghah. Bainahuma, between these two, jinasun naqis, less perfect jinas. Correct tak? Okay, last one but not least. Okay. Nombor 5. 2, 3, 1. Nombor 4. Mana dia? Yang keempat. Okey, yang keempat Tengok. Wailul likulli humazatil lumazah. Muka surat 2, 3, 1 tu. Tu. Haji Mustafa. Okey. Okey, jadi yang saya baca ni tanda sebab kalau tak tanda nanti lupa. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey. Okey. Humazah adalah orang yang mencaci. Okey, lumazah orang yang bercakap dari belakang mengumpat. Dua-dua sama kan, lebih kurang kan. Okey, dua-dua mencaci belakang, iaitu yang humazah tu bercakap banyak. Beletir hal-hal keburukan orang. Okey. Okey. Fa indama, maka ketika nanzuru ila kulli min humaza lumaza najidu anna lafzahuma qad tashabaha. Dua-dua hampir sama bunyi, tapi yang pertama hamzah, yang pertama ha, yang kedua lam kan. Ila annahuma, kedua ikhtalafa fi harfai ha dan lam, sama dengan tadi. Waqtalafa aidan fil makna. Liza bainahuma jinasun naqis. Jinas yang naqis. Okey. Jadi tuan-tuan mudah je kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amil juzu'an wa rabbana subhanahu fa innahu la ilaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innahu wa la tu'akhizna bil 'adha'i wal karim. Allahumma rabbi shfina min kulli da'i wa 'afina min al-bala' wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi qabbalallahu